Yang keduanya tuan-tuan, baru-baru ni juga saya diberi kesempatan dan peluang untuk melihat sendiri kejadian gempa bumi di negara Turki. Saya baru balik 3 hari daripada negara Turki melalui pihak Yayasan Amal, mewakili Yayasan Amal Malaysia untuk kita menghantar sedikit sumbangan hasil daripada sumbangan orang ramai dan juga dana yang kita kumpulkan di Yayasan Amal Malaysia untuk kita sampaikan kepada masyarakat Islam. Semua orang Islam belakang, tuan-tuan hak duduk ada di sana tu yang kena bencana gempa bumi ni, orang Islam belakang. Kita sampaikan di sana. Dah tim ketiga dah sekarang ni yang pergi ke Turki. Dan untuk pengetahuan kita semualah, kawasan yang kena gempa bumi ni bukan kecil-kecil punya kawasan, tuan-tuan. Dia ada 11 negeri, bukan 11 daerah, 11 negeri. Turki ni ada 81 negeri. Hak kena gempa bumi ni dia ada 11 negeri. Negeri tu satu-satu negeri tu kat besar Malaysia. Dia punya besar negara Turki ni. Kami taklah melawat ke semua tempat tu. Kita pergi melawat negeri Hatay. Ini negeri yang paling teruk kena bencana gempa bumi baru-baru ni. 7.8 magnitude. Kemudian kita juga melawat negeri Kahramanmaraş. Kahramanmaraş, nak sebut pun payah. Dan negeri yang ketiga yang kita ada kesempatan pergi tengok, iaitu Gaziantep. Ini ada 3 negeri. Hal lain banyak. Nama negeri pun saya pun tak ingat. Payah nak sebut dalam bahasa mereka, tuan-tuan. Jadi kita duk baca, tuan-tuan, dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Mulk, di kebanyakan masjid dan surau hari ini, kita baca satu ayat yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Allah Subhanahu wa taala tanya kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya orang-orang yang engkar atas muka bumi ini kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah kamu merasa aman? Kamu tak takutkah? Kamu berasa selamat ke di atas muka bumi ini? Ay yakhsifa bikumul ard. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh buat. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak buat, Allah tunggang terbalikkan muka bumi ini. Salah satunya gempa bumi, ya. Kita tak nak tengok, kita takat tengok kebakaran, ada main ribut sikit-sikit kena kot tempat kita. Ni tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan pergi tengok Bandar Hatay. Dulu ni Bandar Hatay, kalau tuan-tuan rajin cari dalam internet, tuan-tuan type Hatay tahun 2018 ke 2020 ke, sebelum gempa bumi tu, dipanggil Madinatul Akl. Madinah, bandar makan. Nak makan apa semua ada di situ. Orang ni pelancong banyak pergi nak makan di situ. Besarnya bandar tersebut. Bila kita sampai, kita duk bayang kan, lebih kurang kot Sungai Petani kan, lebih kurang itulah kan. Tak, tuan-tuan. Kira LRT pun ada, tuan-tuan bayang besar mana, tuan-tuan. LRT pun ada. Kereta api ni tak main lah. Bangunan-bangunan ni 230 tingkat. Kira kami duk bayang tu dia punya besar. Kira macam dengan Kuala Lumpur, dia punya saiz dia. Habis semua bangunan yang ada di kawasan hak teruk kali tu, habis ranak. Hak runtuh, mana kalau hak binaan tak kukuh ni ranak betul. Kalau hak yang bangunan tu kukuh, dia duk ada lagi, tapi sengit, pecah-pecah, otak-otak di dinding. Siapa pun tak berani duduk lah. Ada satu hospital tu kami lalu, lepas tengok ni hospital di pasal ni. Ni ustaz, ni hospital. Hospital tu ranak tu. 300 orang dianggarkan di situ. Doktornya, nurse-nya, pesakitnya mati sekaligus. Jalan semua.
Saya tak tahu nak bayang lah tak mana kuat ni. Kami duduk ni tuan-tuan di satu kampung tempat kami duduk tu, dia letak jauh daripada bandar, lebih kurang 25 km daripada kawasan Hatay tersebut. Bila kita sampai di situ tuan-tuan, kita tidur di situ. Kampung tu nama Taifur Segmen. Nah, kita duduk dalam kampung tu. Rumah situ kira selamat lah, tak ada lah roboh. Sebab rumah rendah, rumah dalam setingkat, 2 tingkat paling tinggi pun. Jadi selamat sikit lah. Tu pun tuan-tuan, bila kita tanya penduduk di situ lepas sembahyang subuh, kami pergi berjalan tengok, ada satu pakcik tu dia panggil jemput kita minum syai, minum teh depa tu. Dia cerita. Saya rakam cerita tu. Dia cerita ni saya rakam. Dia pun cerita. Dia kata pukul 4 pagi dia tersedak bila rumah ni jadi beringgut macam tu. Dia turun daripada rumah dia lari keluar, panggil anak dia, panggil bini dia, apa semua keluar. Anak ada 10 orang cik ni. Keluar daripada rumah, dia tengok traktor dia. Dia orang senang lagi ada traktor. Traktor tu dia kata duduk dulu tu. Dia tengok traktor tu. Tapi alhamdulillah, lepas dalam lebih kurang 10 minit juga dia kata berlaku tu 10 minit, bukan saat tu. Lepas tu kembali tenang balik. Sampailah tuan-tuan, depa tidur di luar. Tak berani tidur dalam rumah, walaupun rumah tu tak roboh. Semua orang kampung tu semua tidur di luar, buat kemah depan rumah tu. Dan bila kami lalu, ada yang minta boleh tak bagi kami kemah, semua tidur dalam kemah. Tak berani tidur. Kami yang wakil Yayasan Amal dengan beberapa orang lagi daripada NGO lain, kami tidur di rumah. Pasal apa? Kita tak tengok suasana tu kan, kita rasa macam okey ha. Depa hak tengok satu keluarga pun tak ada. Saya nak cerita kat tuan-tuan, dia punya kawasan hak terlibat ni, hak kami sempat tengok tuan-tuan. Kami pi daripada Hatay tu, habis pi bagi bantuan, kita bagi makan, kita pi tempat depa masak. Masak ni bukan sikit-sikit, sampai 10,000 orang masak. Masak untuk 10,000 bagi makan. Jadi kita pi pula melawat ke negeri lain. Hari sebelum balik tu, kita pi ke Kahraman Maras. Lebih kurang saya tengok di signboard dalam 135 km. Dalam perjalanan tu, sepanjang perjalanan daripada Hatay nak sampai ke Kahraman Maras tu tuan-tuan, semua bandar-bandar, kota-kota kecil yang ada di tepi jalan tu, semua macam tu. Katalah kita main pada Lok Stang, sampai Semampat pun orang tidur di luar juga. Bangunan runtuh, sengit, retak. Sehari sampai kota Sarang Semut pula, kota pun sama juga, habis jadi lagu tu juga. Sampai Sungai Lima pun habis. Sampai Guang pun kena. Sepanjang jalan. Punya dahsyatnya, Allah tunjuk sikit nak bagi kita faham ayat aamintum man fis samai, kamu tak takutkah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada para malaikatnya, ay yakhsifa bikumul ard, Allah subhanahu wa ta'ala boleh tunggang terbalikkan bumi ini. Kalau kita tengok aman, Allah boleh buat. Fa idza hiya tamur, dan dengan serta merta, sekelip mata, rosak binasa, habis semua yang ada di situ. Jadi kami boleh pergi tengok sikit lah, boleh balik cerita kat tuan-tuan apa yang kami tengok. Kita ada baca banyak lah, kita baca dalam Quran, kita baca surah apa nama, Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingat, sampai satu hari nanti bumi ni Allah subhanahu wa ta'ala akan goncangkan dia. Kita baru tengok 7.8, tak tu lah. Kalau kiamat berapa 0.8 tuan-tuan, tak tahu saya pun tak tahu nak letak berapa skala Richter ataupun magnitude yang kena. Jadi bila tengok tu kita rasa ya Allah. Kalau satu lagi yang saya nak cerita kat tuan-tuan sikit lah, rumah besar-besar, rumah tinggi-tinggi tu, hampir 20 tingkat kondominium besar-besar tu kan. Tuan-tuan kalau lalu ke tepi jalan tu, kita tengok tepi-tepi jalan ni, dalam bandar tu tak boleh masuk terus lah. Yang tepi-tepi jalan ni, rumah besar-besar. Kalau tuan-tuan lah, rumah kita atas tu, tingkat 22, tingkat 23 atas sana, bila jadi gempa bumi, pakat lari turun habis semua. Dan ambil apa tuan-tuan? Tak ada buat apa, dah tinggal semua. Kalau ada 2 juta duduk dalam mari, tuan-tuan nak ambil tuan-tuan? Nak patah balik ambil? Hak tu kita tengok tuan. Manusia ni walaupun keadaan macam tu, dia pergi ambil. Dia sewa kren.
hak yang tinggi, hak panjang. Sewa kren tu sampai tingkat 20. Lepas tu mereka akan masuk juga dalam rumah mereka tu, pergi ambil apa yang mereka boleh ambil. Kalau hak tingkat bawah-bawah ni, ambil tilam, ambil katil, ambil apa yang boleh ambil, keluar. Hak dua atas tu kot lamai kot, ada tuncang lah, ambil juga lah. Walaupun bahaya yang amat sangat. Jadi itulah musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi jadi kepada masyarakat di Hatay, di beberapa negeri, ada 11 negeri di sana yang kita umat Islam ni kita pakat-pakat tolong seorang sikit lah. Jadi saya ucap terima kasih pada semua umat Islam yang menyumbang melalui pihak kami, pihak Yayasan Amal, yang kita pergi hantar sendiri dan kita pergi sendiri tuan-tuan. Satu tujuan kita nak belajar, yang kita nak belajar bila berlaku bencana-bencana ni kita nak buat apa. Jadi semua tu pelajaran lah kepada NGO yang mana kita pergi hantar segala bantuan dan kita cuba selami dan alami sendiri suasana yang terjadi di sana. Kerana ada satu hadis Nabi, hadis sahih dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali nukilkan hadis ini yang berbunyi, Nabi kata, man masya li hajati akhihi fi sa'atin min lailin aw naharin, siapa-siapa yang berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya. Kawan kita ada hajat, ada keperluan, kita berjalan, berusaha buat sesuatu untuk menunaikan hajat saudaranya, fi sa'atin, seketika sahaja, fi lailin, sama ada pada waktu malam ataupun waktu siang, apa dia dapat? Kana khairan lahu min an ya'takifa syahraini mutatabi'ain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka baginya pahala dan kebaikan yang lebih baik daripada orang yang beriktikaf selama 2 bulan berturut-turut. Orang iktikaf siang malam 2 bulan berturut-turut, besar lagi pahala orang yang berjalan seketika dalam hidup dia. Niat dia keluar dari rumah dia tu, dia pergi buat kerja tu, dia buat usaha tersebut untuk nak tunaikan hajat orang lain, saudara seagama dia. Pahala yang dia akan dapat lebih baik daripada beriktikaf selama 2 bulan berturut-turut, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga kami hak jadi wakil ni pun dapat tumpang pahala juga. Tuan-tuan yang menyumbang, kan nak pergi bank, pergi bubuh duit, pergi cari jawatan kuasa Yayasan Amal untuk sampaikan sumbangan walaupun 10-2, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kurniakan kebaikan seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan